Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 主内弟兄姐妹，在我们听到前，我们进入祷告。 Kami bersyukur pagi ini ada kesempatan buat kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. 主啊，我们感谢你，今天早上仍然赐给我们机会来敬拜你。 Kami percaya ada berkat Tuhan sediakan buat kami melalui pemberitaan firman pada pagi ini. 我们深信今天早上你已经通过您的道预备一个给我们特别的福分。 Kami rindu hidup kami diisi, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. 我们渴慕我们的生活以你的真道来充满， Agar hikmat dari mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh boleh memenuhi dan boleh mengontrol seluruh kehidupan kami. 好让听到的智慧真正的可以控制、掌管我们的生活。 Kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu. 求圣灵光照我们的心，在我们听到的时候， Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. 主内弟兄姐妹，早上好。 Kita bersama-sama pada pagi hari ini akan merenungkan bagian firman Tuhan 我们要一同思考一部分经文， yang terambil dari dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. 取自于使徒保罗给哥罗西教会写的一封信。 Mari kita membaca Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga hingga ayat yang ke-14. 我们要念读哥罗西书1章3到14节。 Kolose pasalnya yang pertama ayat 3 hingga ayat 14. 哥罗西书1章3到14节。 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 哥罗西书1章3到14节，我们感谢神，我们的主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果
增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们做了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，照他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。Saudara-saudara, apakah yang membedakan antara Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus dengan Allah atau ilah dari bangsa-bangsa lain? 弟兄姐妹们，我们透过主耶稣基督所信的神，与其他人或其他种族所拜的神有什么不一样呢？ Saudara, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang berbicara kepada manusia. 我们透过主耶稣基督所敬拜的神，是对人们说话的神。 Kalau kita membaca kisah mengenai penciptaan, saudara-saudara, Alkitab pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah yang berfirman. 我们如果看创世纪，他创造宇宙万物的时候，圣经介绍我们的神是一位说道的神。 Allah yang bersabda, Allah yang memberi perintah, Allah yang berbicara. 他是说道的，他是嘱咐、命令、启示的，他是说话的神。 Bahkan saudara-saudara, di dalam sejarah Allah tidak henti-hentinya dan terus-menerus berbicara kepada manusia. 甚至在历史上，我们的神一直不断的跟人们说话。 Di dalam surat Ibrani pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat kedua, di situ dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. 在希伯来书1章1到2节，这里说，神从古时候就多次的、多方的晓谕列祖。 Saudara, di dalam bagian itu dikatakan Allah dengan pelbagai cara, dengan bermacam-macam cara berbicara kepada manusia. 这里提到神是多方，多方就是多方法，用很多各种各样的方法来向人们说话。 Kita tahu saudara-saudara bahwa ada kalanya Allah berbicara secara langsung kepada tiap orang. 我们知道有时候神会采取直接说道的这个方式。 Allah juga bisa berbicara lewat perantaraan nabi-nabi atau lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. 或者神也会使用先知，或者通过一系列发生的事来跟人说话。 Kita tahu juga Allah bisa berbicara di dalam dan melalui hati nurani kita. 我们也晓得，就是神也能够透过我们的内心与我们说话。 Allah juga berbicara dan itu dituliskan di dalam firman-Nya yang tertulis. 又是通过文字书写的，他也对我们说话。 Dan di dalam bentuk yang paling final Allah berbicara di dalam dan melalui Yesus Kristus anaknya. 而且他最完美、最终的一个形式，他对我们说话，是借着他的儿子主耶稣基督。 Penulis surat Ibrani mengatakan pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. 希伯来书的作者他是这样说的：就在这末世，借着他儿子晓谕我们。 Saudara, bukan hanya dengan pelbagai cara, tetapi Allah juga dikatakan berulang kali berbicara kepada manusia. 弟兄姐妹们，其实神不单单是多方或者用各种各样的方法跟我们说话，他也是多次跟我们说话。 Hal itu mau menyatakan saudara-saudara bahwa Allah konsisten, Allah terus-menerus berbicara kepada kita. 多次意味着它是一致性的，它是从以前到现在都向我们说话。
Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Allah berbicara kepada manusia? 但是当神对人们说话的时候，又怎么样呢？ Saudara, beragam respon ditunjukkan oleh banyak orang ketika Allah berbicara kepadanya. 很多人就是当神对他说话的时候，反应各不一样。 Ada orang-orang yang mau mendengar dan mendengarkan perkataan-perkataan Allah. 有的人是愿意听或者愿意聆听神的话语， Tetapi saudara-saudara, tidak sedikit juga orang yang menganggap sepi atau mengacuhkan ketika Allah berbicara kepada dia. 但是也不少人当神对他说话的时候，他忽视了，他也不理会。 Bahkan kita seringkali berlaku seperti Yunus, saudara-saudara, di dalam kitab Yunus dicatat datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. 甚至我们往往会像约拿一样，就是在约拿记载说，耶和华的话临到亚米太的儿子约拿。 Tetapi apa respon dari Yunus? 但是约拿的反应是什么呢？ Di dalam Yunus pasal pertama dicatat, tetapi Yunus bersiap melarikan diri jauh dari Tuhan. 约拿书记载呢，这个约拿他聆听神话的之后，他准备要逃避神的话。 Ketika firman Tuhan datang, seringkali kita juga bersikap seperti Yunus, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. 当神的话临到我们身上的时候，我们往往也会像约拿这种反应，就是想躲开，想逃避。 Saudara, manusia seringkali mengabaikan. 人们常常忽视神的话， Kita menganggap sepi apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. 我们不当做一回事。神要说的什么，我们不理会。 Kita mengacuhkan ketika Allah berbicara kepada kita dan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. 当神对我们说话，想向我们说一件事的时候，我们根本不理睬。 Padahal pada waktu Allah berbicara, Dia ingin menyatakan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat penting untuk kita. 其实神对我们说话的时候，他心意是想告诉我们一件重要的事。 Saudara, dicatat adalah seorang bernama Mel Fisher. 有一个人叫做 Mel Fisher， Dia adalah seorang pemburu harta karun. 他是一个寻宝者。 Pada tahun 1985, saudara-saudara, setelah 16 tahun berburu, akhirnya dia menemukan bangkai kapal Spanyol. 就在1985年，他探索了16年之久，然后他就发现了西班牙的沉船。 Saudara, bangkai kapal itu diketemukan di kedalaman 17 meter di dekat Key West di Florida. 这个沉船呢是在佛罗里达州附近 Key West 那里发现的。 Saudara, para penyelam berhasil mengangkat harta karun yang bernilai jutaan dolar dari kapal yang tenggelam itu. 那些潜水员呢，他们成功的可以提起这个一些的宝藏，它价值是上美金几百万。 Tetapi hal itu, saudara-saudara, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. 但这根本不是一个容易做的事。 Mereka harus bekerja keras di dalam waktu yang lama dengan menggunakan alat pendeteksi logam. 他们要长期就是苦苦的工作，他们还要用那种那个金属的测试器。 Mereka juga harus mengangkat harta karun itu ke atas permukaan lalu kemudian menyelam kembali untuk mengambil yang berikutnya. 他们要把那个宝藏一次又一次的抬上海，然后又再沉下去，再潜水，再去拿。 Tetapi kesulitan dan kelelahan itu bukanlah persoalan besar. 但是这一切困苦，这一切艰难不是大问题。 Harta karun bernilai jutaan dolar itulah yang membuat mereka rela untuk menanggung semua itu. 价值数几百万美金的那个宝藏，使他们感觉值得来经过这一切艰苦。 Saudara-saudara, di dalam sebuah buku nyanyian rohani ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu digambarkan seperti sebuah kebun penuh dengan kembang. 这一个圣诗的这个集上有一首歌，它就描述圣经为一个长满花的花园。 Siapapun yang datang ingin memetiknya pasti akan bersuka, akan senang. 每个来到花园里想摘花的人都会欢喜快乐。
Metafora yang kedua di dalam lagu itu digambarkan bahwa Alkitab yang adalah firman Allah itu laksana tambang permata yang mulia. 这首歌第二节就是另外一个比喻，是说圣经很像一个宝石矿， Tidak akan pernah kecewa setiap orang yang mau menggalinya. 来挖矿的人永远不会失望。 Saudara, lagu itu mau menggambarkan bahwa firman Allah, di dalam firman Allah ada sejenis harta yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan juga permata. 这首歌要描述的就是，他强调在神的道里面拥有一个比金银宝石都更宝贵的一个财物。 Harta yang berharga itu disebut dengan hikmat. 这个财物叫做智慧。 Saudara, hikmat tidak sama dengan kepandaian atau kepintaran. 智慧不同于聪明或者机智。 Saudara, orang bisa pandai, orang bisa jadi orang pinter. 一个人可以是聪明人，也可以是一个机智的人。 Orang bisa mempunyai level IQ yang tinggi. 一个人的智商可以是极高的， Namun tidak menjamin bahwa orang itu mempunyai hikmat di dalam hidupnya. 但这不能保障他就是在生活中拥有智慧。 Saudara, di dalam Alkitab, hikmat itu dijelaskan dengan pelbagai bentuk, dengan pelbagai dimensi. 在圣经里面呢，他描述智慧是各方面的，就是多方面的。 Yang pertama-tama, saudara-saudara, hikmat itu digambarkan sebagai kemampuan untuk memahami atau mengatasi masalah yang datang dalam hidup. 第一个就是智慧是一种理解，而且知道如何克服生活中遇见的困难的这个能力。 Jadi hikmat itu adalah kebijaksanaan manakala kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, tetapi kita tahu bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. 智慧就是当我们面临困苦艰难的时候，我们理解要如何对应，要如何对付，如何做出什么行为。 Hal yang kedua yang Alkitab gambarkan tentang hikmat adalah bahwa hikmat adalah pengertian untuk mengambil langkah dan bertindak secara moral baik, benar, dan tepat. 就是第二个就是智慧的定义，就是他理解如何按照这个道德观念的标准来采取好的、得体的、正确的行为。 Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang mengerti apa yang harus dia lakukan dan dia melakukan sesuatu dengan tepat. 所以呢，一个有智慧的人，就是他理解他应该做的是什么，而且他就很恰当的、很正确的去做。 Dalam sebuah situasi, orang yang berhikmat tahu kata-kata apa yang harus diucapkan dan kata-kata apa yang jangan diucapkan. 在任何情况下，一个有智慧的人，他知道应该说出什么样的话，也不应该说出什么样的话。 Yang ketiga, saudara-saudara, hikmat di dalam Alkitab digambarkan sebagai mempunyai pola pikir. Atau hikmat itu disandingkan dengan pola pikir atau sudut pandang atau perspektif ilahi. 圣经描述的第三个方面，关于这个智慧，就是拥有一个从上帝看事的角度的看法。 Saudara, begitu luar biasanya dan begitu besarnya manfaat dari mendengarkan firman Tuhan bagi orang-orang percaya. 弟兄姐妹们，听到的这个益处，对于我们信徒来讲是非常的大的。 Setidaknya saudara-saudara, lagu pujian yang tadi saya kutip itu mengatakan bahwa di dalam firman Allah kita akan mendapatkan hikmat yang luar biasa untuk kita bisa menjalani hidup kita dengan benar, dengan baik, dengan tepat. 起码就是像我刚才所引用的那个歌词，就是在神的智慧里面，我们懂得我们应该做出什么行为，我们应该怎么用好的、得体的、合适的、正确的行为去面对生活。 Ketika kita mendengarkan firman Allah, saudara-saudara, kita mengerti bagaimana kita menjalani hidup dari sudut pandang atau dari perspektif Tuhan. 当我们听神的道的时候，我们就会懂得我们如何从神的角度去看事情。 Saudara-saudara, hari ini kita membaca surat Rasul Paulus yang ditulis untuk jemaat di kota Kolose. 今天我们看了使徒保罗给格罗西教会写的一封信。 Di dalam bagian itu, saudara-saudara, dicatat bahwa Rasul Paulus mendengar hal tentang jemaat
Kolose. 那里记载，使徒保罗听见关于格罗西教会的会友们。 Apa yang didengar Rasul Paulus tentang orang-orang di Kolose? 那他听了什么呢？就是关于这个会友。 Di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara, di situ dikatakan Paulus mendengar tentang iman mereka kepada Kristus dan kasih mereka kepada orang-orang kudus. 第4节记载，保罗听见的是他们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心。 Saudara, bagaimana mungkin orang-orang di kota Kolose bisa menjadi orang-orang yang begitu hebat? 哥罗西教会的会友，那如何成为这么了不起的一群信徒呢？ Mereka punya iman yang begitu kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan mereka kaya di dalam kasih kepada semua orang-orang kudus. 他们一方面在主耶稣基督里有坚固的信心，另一方面呢，对圣徒、对其他的信徒有博大的爱心。 Kalau saudara membaca pada ayat yang kelima, di situ dikatakan Paulus mengatakan hal itu disebabkan karena mereka telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. 那如果我们再读第5节，保罗这里清楚的注明说，为什么会这样？因为他们听见了这个福音真理的道上。 Saudara, kalau boleh saya katakan ini adalah hikmat yang pertama dan yang terbesar dari mendengarkan firman. 弟兄姐妹们，这可以说这是听到的第一个，而且是最大的一个福分， Yaitu iman untuk percaya. 这个智慧，这个福分就是信靠主的信心。 Di dalam bagian yang lain, yaitu di dalam surat kepada jemaat di kota Roma, pasal 10 ayat ke-17, Paulus berkata begini, 在其他 iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 在另外一处的书信，保罗又在罗马书10章17节这么说：可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。 Dari kedua bagian itu kita melihat bahwa waktu seseorang berhadapan dengan firman Allah, 从这2处经文，我们可以看到，当一个人面对神的真道的时候， ketika seseorang mau mendengarkan firman Allah, maka hikmat yang pertama yang akan didapat oleh orang itu yaitu iman untuk bisa mempercayai perkataan-perkataan Allah. 当一个人愿意听真道的时候，那他得到的最大的一个智慧就是信心。这个信心让他能够信靠神所说的话。 Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu saudara dan saya mendengarkan firman? 其实，当我们听到的时候，在我们里面发生的是什么？ Yang terjadi adalah begini, saudara-saudara. Pada waktu kita mendengarkan firman, Roh Kudus Tuhan bersaksi kepada kita secara internal di dalam hati dan di dalam pikiran kita. 是这样的，当我们听到的时候，神的圣灵在我们里面做见证，就是掌管着我们的心思意念。 Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita itu memperjelas, meyakinkan, memantapkan hati kita untuk mempercayai perkataan-perkataan Tuhan. 在我们里面动工的圣灵，它呢光照我们，确认我们，然后巩固我们，好让我们能够信靠神一切的话语。 Ada satu istilah di dalam teologi Kristen yaitu iluminasi. 有一个词就是在我们神学常用的，叫做光照。 Dari kata Latin diangkat menjadi satu istilah di dalam bahasa Latin, lumens, yang artinya cahaya. 这是从它的本意是拉丁文的 lumens，lumens 的意思就是光。 Waktu saudara dan saya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya Roh Allah bekerja, menerangi, memberi cahaya di dalam hati dan di dalam pikiran kita untuk memperjelas perkataan Tuhan, untuk meyakinkan kita dan memantapkan kita mempercayai tiap-tiap perkataan Tuhan. 当你和我听见神的道的时候，圣灵就在我们的内心动工。这个动工呢，它光照我们，光照之后，它就把神的话说得更清晰，然后让我们可以确认、更相信、更信靠神的话语，而且呢，它巩固我们已有的信心，好让我们可以信靠他所说的话。
Itulah yang terjadi pada jemaat di Kolose. 这就是在格罗西会友所运行的圣灵的工作。 Ketika dikatakan mereka mendengarkan firman kebenaran yaitu Injil, mereka sungguh percaya kepada Kristus Yesus. 当他们听见真道的时候，就是福音这个信息，他全心的信靠主。 Tetapi percaya saja ternyata tidak cukup buat Rasul Paulus. 但是对使徒保罗来讲，信靠而已绝对不够。 Setelah melihat orang-orang Kolose itu menjadi orang percaya karena mereka mendengarkan firman, 他看见格罗西会友因为听道而信道之后， dikatakan di dalam bagian yang tadi kita baca, Paulus terus dan melanjutkan doanya untuk mereka. 然后保罗呢还是继续的为他们祈求祷告。 Apa doa Paulus selanjutnya untuk orang Kolose? 保罗呢为他们在祈求什么呢？ Dicatat di dalam bagian itu supaya jemaat Kolose menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. 这里记载说，保罗为他们祷告，是愿他们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。 Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan waktu jemaat Kolose mendengarkan firman kebenaran, bukan saja firman kebenaran itu akan menuntun mereka untuk percaya, 换句话说，保罗想对他们说，当他们听到的时候，这个道不只是带领他们进入真理。 tetapi supaya firman kebenaran itu memberi kepada mereka hikmat dan pengertian untuk selanjutnya mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. 而且这个智慧还要赐给他们这个对神的话语的理会，好让他们可以生活在神的意上。 Waktu Paulus berbicara tentang hikmat, hikmat semacam itu tidak diperoleh dari membaca buku-buku. 当保罗说起这些智慧，这个智慧呢，不是来自于我们可以读书籍上的知识， Bukan juga dengan menempuh pendidikan yang tinggi. 也不是来自于我们高学历， Bukan hikmat dari belajar dari guru-guru yang pandai. 也不是来自于我们向聪明的教师学习。 Di dalam bagian itu Paulus katakan hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan yang hanya diperoleh ketika jemaat Kolose kembali lagi bersedia untuk mendengarkan firman kebenaran. 这个智慧只能像格罗西会有经历的，就是当他们愿意敞开心肠来聆听神的真道。 Apa akibatnya kalau jemaat Kolose mau mendengarkan firman kebenaran itu? 那格罗西教会的会友呢，他们听见神的道，他们愿意听神的道的结果是什么？ Yang pertama kalau kita baca saudara-saudara pada ayat yang ke-10, 第一个，我们可以在10节发现， dikatakan ketika jemaat Kolose mau mendengarkan firman kebenaran, maka mereka akan dimampukan untuk mempersembahkan hidup yang layak dan berkenan kepada Allah dalam segala hal. 这里说叫他们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。 Hidup yang layak, hidup yang menyenangkan, pleasing God. 就是在生活中对得起上帝，就是凡事讨他的喜悦。 Saudara, kita tahu setiap hari bahkan setiap saat kita bergumul dengan dosa yang bekerja di dalam dan melalui kedagingan kita. 我们知道，我们身为基督徒，就是每天每时每刻都与那个在我们肉体身上的罪来斗争。 Tidak peduli sebesar apapun komitmen kita kepada Allah, iblis selalu berusaha mencari celah dan cara untuk membuat saudara dan saya menuruti godaannya dengan memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. 不管我们对神的，我们向神的委身有多大，但是魔鬼撒旦呢，会一直不断的就是找那个向我们找那个间隙，他要让我们陷入他的诱惑，然后呢，让我们就是享福于我们肉体中的，就是放纵我们的私欲。 Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan di situ, memang roh penurut tetapi daging lemah. 马太福音26章41节说：“你们的心灵固然愿意，肉体却软弱的。”
Saudara-saudara, kehidupan Kristen sesungguhnya merupakan sebuah peperangan rohani. 我们身为基督徒的生活其实是一个战争。 Peperangan yang disebut oleh Rasul Paulus bukan melawan pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa yang kelihatan. 使徒保罗说：“我们这种战争是不是面对我们眼睛可以看见的掌权的或者有能的， Tetapi peperangan untuk menghadapi kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, yang bekerja di dalam kedagingan kita yang berdosa ini. 是对付我们眼睛根本不能看见的一些权势，就是那种罪在我们肉体里一直运作的罪。 Itulah sebabnya saudara-saudara, banyak di antara kita gagal untuk mempersembahkan hidup yang layak, hidup yang menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. 所以呢，我们当中会有许多人失败于把对得起主、把讨神喜悦的生活献给上帝。 Dan berulang-ulang, kalau kita mau jujur, kita menemukan bahwa sesungguhnya kita melihat diri kita tidak layak, jauh dari layak, dan tidak pantas untuk mempunyai hidup yang menyenangkan hati Tuhan. 而且我们犯罪是反复的、多次的，而且我们看我们自己的时候，我们可以诚实的承认，我们远离对得起主，远离美好，远离值得，远离讨神喜悦的生活。 Lalu dari mana kekuatan untuk bisa mempersembahkan hidup yang layak di hadapan Tuhan? 那要把这个对得起主的生活献于主的力量从哪而来？ Dari mana kekuatan untuk mempersembahkan hidup yang menyenangkan, hidup yang pleasing God? 我们从哪里得着那种能力，就把讨神喜悦的生活献于他？ Kalau kita membaca bagian ini, Paulus katakan kekuatan itu dimiliki ketika kita melekat kepada sumber kekuatan yang sejati, yaitu Allah sendiri. 当我们看见这一处的时候，保罗清楚的、明显的告诉我们，这个力量来自于我们贴近这个力量的来源，就是神自己。 Perkataan-perkataan Allah disediakan untuk menolong kita selalu ingat, untuk kita menjaga hidup kita di jalan hidup yang layak dan menyenangkan hati Tuhan. 神的话就是保持我们一直不断的保守我们的生活，好让我们可以一直的对得起他，一直讨神喜悦。 Kegagalan kita untuk mempersembahkan hidup yang layak dan berkenan itu terjadi karena kita berada di luar radar dari perkataan Allah. 我们若是失败于把最好的、把对得起主而把讨神喜悦的生活献给主的失败，是因为我们远离了、我们偏离了他的道。 Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 主耶稣在约翰福音15章说：“在我之外，你们什么都不能做。” Yang kedua, di dalam ayat ke-10, masih di dalam ayat ke-10 dikatakan, kalau jemaat Kolose mau mendengarkan firman kebenaran, maka mereka akan dimampukan untuk memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. 第二点也是还是在第10节，就是若是我们好好的听到这个道，它能使我们能够在一切美好的工作上结出果子。 Dengan kata lain, hidup Kristen mereka adalah hidup Kristen yang berbuah. 就是他们的生活是一个结出果子的基督徒的生活。 Saudara, hidup adalah bukan saja tentang menikmati, tetapi sesungguhnya yang lebih penting adalah menghasilkan. 生活其实不单单是要享受，而是要生产。 Mari renungkan kalimat ini, saudara-saudara. 来吧，我们思考一下这句话。 Kalau Tuhan memberi kepada saudara umur atau kesempatan hidup sekian puluh tahun, 如果神赐予你几十年的寿命， maka yang menjadi paling penting untuk kita jadikan pertanyaan adalah berapa banyak yang sudah kita hasilkan dalam sekian puluh tahun yang Tuhan karuniakan kepada saya. 那最关键的问题就是在神所赐的几十年的寿命当中，我们生产的有多少？ Sebuah buku lama yang ditulis oleh Bob Sjogren yang berjudul Cat and Dog Theology. 有一个属灵书籍，就是 Bob Jorgen 写的，叫做《
狗和猫的神学。 Di dalam buku itu penulis mengatakan, bukan berapa banyak orang yang melayanimu. 这里他是这样写的，这作者是这样写的，不是多少人来服侍你， Tetapi berapa banyak orang yang sudah kau layani. 是你服侍过了多少人。 Saudara, godaan terbesar di dalam hidup kita adalah bahwa kita akan menggunakan umur dan kesempatan kita hidup, yaitu hidup untuk diri kita sendiri. 我们在生活中最大的引诱，就是我们使用我们的生活、我们的时间来享受自己。 Dalam ego kita, kita selalu berpikir untuk dilayani, diperhatikan, mendapat, memperoleh. 在我们的自我，我们的本质就是我们要被人关心、被人关注、被人体贴，要得着，要领取。 Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita memberi buah, kita menjadi produktif, kita berguna, kita menjadi berkat, baik untuk Tuhan maupun untuk banyak orang. 但是神基本上要我们做的就是生产、结出果子，成为别人祝福的管道。 Tidak ingatkah saudara-saudara bahwa di dalam kitab-kitab Injil ada begitu banyak kisah mengenai pohon ara yang tidak berbuah? 弟兄姐妹们，是否记得，就是在福音书常常会记载这个不结果子的无花果树， Yang hanya mengambil zat-zat makanan dari tanah tetapi tidak pernah menghasilkan apapun. 它只是从土壤里吸收很多营养，但是没有结出过什么结果。 Di dalam kisah itu dikatakan bahwa pemilik kebun itu memutuskan untuk menebang pohon ara yang tidak berbuah itu dan mencampakkannya ke dalam api untuk dibakar. 这个故事的结局就是那个园主呢，他决定把这个无花果树砍掉，然后丢进火里烧，是因为他一生中都没有结出什么果子。 Saudara, hikmat dari mendengarkan firman Tuhan akan menolong jemaat Kolose dan juga menolong saudara untuk selalu ingat bahwa hidup kita adalah hidup untuk terus memberi dan menghasilkan buah yang baik. 弟兄姐妹但愿听到的智慧再次提醒我们，就像他提醒葛罗西会友的会友一样，那我们生活是要结出果子，是要生产的。 Injil Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. 就是在约翰福音15章，耶稣对我们说：“你住在我里面，我也住在你的里面，所以你会结果子，你会结很多的果子。” Ada korelasi yang jelas antara orang yang mau mendengarkan firman dengan hidupnya yang akan berbuah banyak itu. 有一个非常明显的关系，就是愿意听到的人和他生活结出果子的人。 Di dalam ayat ke-10 hal yang ketiga dikatakan kalau orang atau kalau jemaat Kolose mau mendengarkan firman, maka mereka akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 还有第三方面就是，如果就像格罗西会友一样，愿意听神的道，那会使我们能够在神的正确的理解里成长。 Saudara, satu hal yang Bapa kehendaki dari anak-anaknya adalah bahwa semakin hari saudara dan saya sebagai anak-anak dari Bapa Surgawi makin mengenal Dia. 天上的父所愿意你和我成为他的儿女做到的，就是让他的儿女日益认识他，更好的认识他。 Dari mana kita bisa mengenal Allah? 我们如何认识他呢？ Saudara, firman Tuhan adalah penyataan atau revelation dari Allah. 神的道就是神自己向我们表现， Di situ Allah menyingkapkan dirinya. 在这里呢，他揭露自己， Allah memperkenalkan siapa Dia. 他向我们介绍他到底是谁， Allah menyatakan bagaimana sifat-sifatnya. 他显明自己的个性， Allah menyebutkan apa yang Dia inginkan. 他说出来、列出来他所需求的， Allah juga menegaskan hukum-hukum dan perintah-perintahnya. 他也坚决的确定他的律法、他的诫命。 Semakin saudara mau membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan, maka disitulah kesempatan buat kita untuk semakin kenal
Allah yang kita panggil dengan Bapa kita. 我们越是愿意敞开心肠来聆听神的道，那我们就越会认识他，更深的理解我们称为阿爸父的上帝。 Saudara, yang menjadi ultimate goal atau tujuan utama dari hidup Rasul Paulus di dalam surat Filipi 3 ayat ke-10, di situ dikatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. 成为使徒保罗最终的生活中最大的愿望，就是他最向往的，记载在腓立比书第3章第10节，就是使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，就是认识基督。 Hikmat dari mendengarkan firman adalah bahwa saudara dan saya akan semakin dalam mengenal Tuhan kita. 听到的智慧，就是你和我会更深入的了解我们的神。 Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara. 第4个，最后一个方面是 Di dalam ayat ke-11 Paulus katakan, kalau jemaat Kolose mau mendengarkan firman Allah, maka hikmat yang mereka dapatkan adalah mereka dimampukan untuk menanggung segala sesuatu di dalam hidup mereka selaku orang percaya. 第4方面就是在第11节，使徒保罗说：“若是像格罗西会友，我们愿意敞开心肠来聆听神的道，他会使我们刚强，身为基督徒能够承受生活中的一切。” Saudara-saudara, di dalam banyak bagian Rasul Paulus selalu menggambarkan bahwa hidup kita di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah hidup di dalam penderitaan atau di dalam kesakitan. 在圣经的很多处，使徒保罗描述，主耶稣基督再来的时候，那他描述为一个艰苦的、一个困难的状况。 Salah satunya kita akan melihat di dalam Roma 8 ayat 22-23, di situ Paulus berkata begini, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. 其中一处在罗马书第8章22到23节，保罗这么说：“我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不单如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。” Saudara, gambaran-gambaran itu dipakai oleh Paulus untuk melukiskan bahwa besarnya pergumulan yang saudara dan saya harus tanggung dalam hidup kita di dunia ini, apalagi dalam status kita selaku orang percaya. 这些描绘就是使徒保罗要让我们看见，我们生活在这个世界里是多么的艰苦，尤其是我们的身份为上帝的儿女。 Dalam pelbagai pergumulan dan dalam pelbagai kesulitan hidup, banyak orang akhirnya tidak kuat dan kemudian menyerah di tengah perjalanan. 在这种种的试炼，在这种种的困苦，很多人走到一半就半途而废了。 Seperti pada hari ini, saudara-saudara kita semua mengalami kesulitan yang sangat besar di dalam hidup kita. 好，让我们目前经历的一个生活中的一个大问题，很大的困难。 Bukan saja terkait dengan pandemi ini, tetapi juga dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya di dalam kehidupan kita, di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan selain sebagainya. 不单单是这个疫情本身，而且它所带来的影响，就是在我们的经济上、我们生活上，甚至我们国家家庭关系上都有影响。 Banyak orang tidak kuat dan kemudian menyerah di tengah perjalanan dalam kesulitan yang besar ini. 很多人因为无奈了，非常无助，就是在这个极大的困苦上，那他就罢休了。 Namun ingin saya katakan kepada saudara-saudara bahwa kekuatan untuk bisa menanggung semuanya ini, itu tidak mungkin berasal dari diri kita. 但是我要对大家说，这个面对极大的艰苦的这些在我们目前的艰苦的力量，不可能来自于我们自己。 Ada kekuatan yang memberi kepada saudara dan saya kemampuan dan pengharapan untuk terus berjalan. 有一个全能，他要给你和我力量来面对明天， Yang datangnya dari Tuhan lewat firman-Nya yang disediakan buat kita. 是来自于上帝透过他给我们预备的道。
Masalahnya adalah bersediakah saudara mendengarkan firman-Nya? 问题是，我们愿意不愿意聆听神的话？ Atau kita menjadi seperti Yunus yang dikatakan ketika firman Allah datang, kita pergi menjauh daripadanya. 或者我们像约拿一样，当神的道临到他身上的时候，他反而要逃避。 Mari kita berdoa 我 saudara-saudara. 们低头祷告。 Bapa, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi ini. 父神，感谢你赐给我们机会来听你的真理。 Sesungguhnya ada begitu banyak hikmat, kekayaan yang besar di dalam mendengarkan firman-Mu. 的确是在听到的时候，我们得着很多丰富的福分。 Ampuni kami karena kami seringkali berlaku seperti Yunus yang pergi menjauh dari hadapan Tuhan ketika Tuhan mau berbicara kepada kami. 求主饶恕我们，我们往往会像约拿一样，当神的道临到我们身上的时候，我们想的是逃避。 Kami merasa terlalu sibuk untuk mendengarkan Tuhan mau berkata-kata. 我们认为自己过于忙碌，不能听神说话。 Kami mengacuhkan dan menganggap sepi perkataan-perkataan Tuhan. 我们不把你的话当做一回事，我们不理会你的真理。 Kami lebih memilih yang lain yang lebih menarik untuk kami dengarkan daripada mendengar firman Tuhan. 我们竟然会选择一切我们认为更有趣、更有吸引力的事情，而不选择你的话。 Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dipenuhi dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. 求主敞开我们的心肠，好让我们充满那种渴慕来听到。 Agar hikmat dari mendengarkan firman sungguh-sungguh juga kami alami di dalam hidup kami. 好让听到的智慧真正的临到我们的生活中。 Mohon Tuhan berkati kami. 求主赐福于我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，是奉主耶稣的名。 Amin.阿门。